Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Salam Maiz menjunjung syiar memaju ummah. Alhamdulillah, bertemu kita kembali bersama saya Faidi Aziz dalam slot lagu mana kita. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan mengupas topik yang sangat dekat di hati kita semua. Bahkan mungkin ini topik yang menjadi topik kegemaran bagi kaum lelaki. Topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah kusangka satu, rupanya dua. Jadi mungkin dengan topik ini semua kita boleh menyimpulkan bahawa ia akan menyentuh tentang isu poligami. Sudah tentu pada petang ini bukan nak berselindung, tetapi tajuk ini akan menceritakan kepada kita tentang bagaimana isu-isu yang akan dibangkitkan tentang isu poligami dan akan dikupaskan oleh dua panel yang saya fikir tidak asing lagi bagi negeri Perlis. Iaitu bersama dengan kita pada petang ini untuk mengupas topik kita pada hari ini ialah yang pertama, yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Osman, Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Muka tu dah ceria nampak tajuk tu. Okey. Dan bersama dengan kita juga di atas talian pada hari ini ialah yang berbahagia Kapten Bersara Ustaz Muhammad Asri bin Abdul Khalid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Dah ready ya dengan topik petang ni? InsyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dimuliakan sekalian, bagi anda semua yang baru menyaksikan kami solat bual bicara ini, alhamdulillah terima kasih banyak kerana sudi menonton kami dan kita mengharapkan anda semua juga tersenyum-senyum sambil relax-relax dengan topik yang kita akan bual bicarakan pada hari ini, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita nak membuka gelanggang bual bicara kita pada hari ini dengan tajuknya kusangka satu, rupanya dua, poligami rahsia. Jadi kita nak tujukan soalan ni kepada yang pertama, kepada tuan rumah kita dulu lah, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz. Jadi Ustaz, sebagai mukadimah bual bicara kita pada hari ini Ustaz, isu poligami ini bagi kita semua adalah isu yang sangat panas dan seringkali timbul polemik di kalangan masyarakat. Ada di kalangan masyarakat yang menolak dan ada juga yang menyokong isu poligami ini. Jadi Ustaz, dari sudut pandang syariat, apakah pendirian yang perlu diambil oleh kita sebagai orang Islam dalam usaha nak memahami syariat poligami ini Ustaz? Jadi sebagai mukadimah, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Faizi selaku moderator forum pada petang ini, sahabat saya Kapten Asri yang berada nun jauh di sana dan online tu. Alhamdulillah, semoga kita semua pada petang ini dalam keadaan sihat-sihat sahaja, walaupun kita membincangkan topik yang dilihat agak panas pada petang ini. Panasnya bagi setengah orang, kebanyakannya orang yang dah melaluinya. Pengalaman-pengalaman kita yang dah sejuk ni adalah biasa. Bagi kita yang menguruskan perkahwinan di negeri ini adalah satu lumrah fitrah kehidupan yang akan berlaku atau tidak berlaku, diuji atau tidak diuji kepada seseorang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang berada di talian sekarang ini, bergantung bila kita melihat tentang poligami ini, kita melihat dari segi sisi pandang syariah itu sendiri. Poligami, kalau kita melihat segi pada hukum asalnya ialah adanya diharuskan sahaja. Namun begitu, dalam hal-hal yang mendatang hukumnya boleh berubah kepada tiga, iaitu disunatkan, dimakruhkan atau diharamkan. Ini kita boleh lihat dalam kitab-kitab ulama kita mengatakan tentang hukum-hukum poligami. Sedap didengar, seronok didengar, tapi kalau orang boleh kata kalau tak makan cekak, jangan cuba lagi. Ambil maklumat yang sebaiknya, ambil maklumat kumpulkan kekuatan, dan insya-Allah perkara yang disunahkan oleh Allah Subhanahu yang sunahkan Rasulullah SAW yang ada dalam Islam ini akan menjadi lebih harmoni. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama-tamanya kita kena percaya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak melakukan sesuatu dengan sia-sia, melainkan ianya adalah wahyu semata-mata. Oleh itu, poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW juga merupakan daripada wahyu, perintah Allah SWT.
dan dia datang bersama dengan tanggungjawab, bukan suka-suka saja, ia datang dengan tanggungjawab. Dalam sisi pandang kita manusia pada hari ini, kita kena melihat bahawa itu adalah sebahagian daripada agama Islam kita. Tak kisahlah kita suka atau tidak suka, kita kena mengakui bahawa ia adalah telah ditunjukkan oleh Nabi kita yang disayangi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan ia boleh dijalankan. Kalau kita melihat dari sudut pandang hukum pula, pertamanya ia sunat. Hukum poligami ni sunat. Berseri-seri muka sahabat-sahabat saya di depan dia sunat. Ia sunat bila lelaki itu punya keperluan untuk berkahwin lain. Jika isteri satu tidak dapat menjadikan dirinya afif atau menjaga syahwat dari zina dan maksiat, atau isteri itu sakit atau mandul, tidak dapat mengandung, sedangkan suami inginkan anak, dalam keadaan suami itu memiliki keyakinan untuk berlaku adil antara isterinya, ini kerana terdapat keperluan yang diraihkan syarat seperti meramaikan anak. Inilah menjadi pedoman sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan selepas mereka. Pertama, sunat. Sekiranya suami isteri itu ada masalah, ada masalah dari segi untuk makan anak ataupun sakit, yang menyebabkan berlakunya kekurangan dalam hubungan badan ataupun nafkah batin, maka suami dibenarkan untuk berpoligami. Yang kedua, dimakruhkan. Hukum kedua makruh. Jika semata-mata untuk berlazat-lazat atau berhibur, atau syak terhadap kemampuannya untuk berlaku adil antara isteri-isteri. Dia sendiri syak dekat diri dia. Aku ni boleh adil, tak boleh adil tak kalau kahwin ni. Kalau begitu, ialah si makruh. Ini kalau tidak ada keperluan untuknya, juga terdapat kemungkinan berlakunya mudarat ke atas isteri-isteri kerana tidak mampu berlaku adil. Berkata Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dan sunatkan untuk tidak menambah isteri lebih satu dalam keadaan yang zahir. Imam Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan disunatkan untuk tak tambah isteri. Kita tak tambah isteri lebih satu tanpa ada keperluan yang zahir. Maknanya dimakruhkan kalau kadar kahwin tu sonok-sonok. Satu. Yang kedua, dia kahwin yang kedua, poligami ni, ada semata-mata dia sendiri pun tak tahu saya ni boleh berlaku adil tak boleh adil. Aku ni cukup tak cukup untuk jaga isteri-isteri yang akan aku kahwin ni. Maka pada ketika itu dia pun meragui diri dia, maka pada ketika itu hukumnya makruh. Dan seterusnya, perkara yang seterusnya ialah diharamkan orang tertentu untuk melakukan poligami. Jika dia yakini bahawa lelaki tidak mampu untuk berlaku adil lantaran kelemahannya atau kerana hilangnya kepercayaan terhadap dirinya daripada bertindak bias atau pilih kasih. Ini kerana dengan fakir. Ini kerana poligami akan memberikan mudarat kepada orang lain. Kalau kita lihat kepada Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan mudarat dengan membalas mudarat dengan mudarat yang lain. Kalau kita tengok juga pada firman Allah SWT selepas ayat tentang poligami ni, lelaki dia hafal serat je. Dia hafal dekat a'udzubillahi syaitanir rajim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Dia panjang kat rumah tu. Ayat belakang tu selalu dia tak baca. Itu yang selalu orang lelaki kalau sembang kedai kopi, sembang semua, itulah ayat dekat macam itu. Sambung, fa in hafiztum alla ta'dilu fawahidah ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 3, sambungan kepada nikah 1 2 3 4 ni ialah, kemudian jika kamu bimbang tidak berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, poligami keyword dia adalah berlaku adil dan elak kezaliman. Tapi sekiranya perkahwinan tersebut akan menyebabkan berlaku kezaliman di antara isteri-isteri kita, maka apa lagi kita nak poligami? Dah tahu kita tak mampu, apa nak poligami? Tetapi bagi mereka-mereka yang ada kemampuan, mereka yang mampu berlaku adil dan ada tuntutan-tuntutan lain, nak anak ataupun isterinya tak mampu memenuhi keperluan nafkah batinnya, maka ketika itu dia boleh berpoligami. Dia disunatkan poligami sebab poligami ini adalah juga antara jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah SAW untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita faham bahawa ia adalah benda agama.
Perkahwinan ini adalah kerja agama, bukan kerja sonok-sonok, bukan suka-suka. Poligami juga adalah benda adalah agama. Bila agama, kita kena memahami bahawa setiap apa yang disyaratkan itu adalah untuk menjaga perkara yang 5. Kita menjaga akal, kita menjaga nafsu kita menjaga keturunan, kita menjaga harta kita, dan kita menjaga perkara-perkara lain yang ditetapkan oleh syariah. Oleh itu, poligami ini bukan datang sekadar untuk menyedap-nyedapkan pihak lelaki, tapi juga untuk jauh daripada itu menyelamatkan kaum-kaum wanita. Kita kena akui bahawa bilangan kaum wanita pada hari ini jauh lebih ramai daripada kaum lelaki. Ada orang perempuan kata, ustaz, tak betul. Statistik mengatakan bahawa perempuan lebih sikit daripada orang lelaki di Malaysia ni. Itu betul. Tapi kita kena melihat statistik itu dari aspek umur berkahwin. Kalau kita melihat itu semula, saya mendalam, umur berkahwin bagi perempuan-perempuan Malaysia ini yang boleh berkahwin antara umur 22 hingga ke 35 tahun, maka mereka lebih ramai daripada lelaki. Mana anak-anak kita nanti ni barulah sampai zaman dia, zaman lelaki yang boleh berkahwin dengan perempuan tu lebih kurang sama banyak. Waktu tu dia tak bolehlah poligami dah tu, sebab perempuan sama banyak dah mungkin pada ketika itu. Tetapi poligami ini adalah sebagai salah satu penyelesaian tuan-tuan dan puan-puan kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam pada ketika ini. Poligami mampu menyelamatkan wanita-wanita Islam yang kehilangan suami. Poligami juga mampu menjaga anak-anak yatim yang telah kehilangan suami. Sebab itulah poligami ini disyariatkan di dalam agama Allah SWT. Allah yang menciptakan kita, dan Allah tahu bagaimana menyelesaikan masalah-masalah kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat itu, maka orang perempuan akan kata, oh iyalah, orang lelaki pastilah akan setuju poligami. Ustaz, apa hukumnya kalau saya tak setuju dengan poligami ni, Ustaz? Kita kena melihat perempuan selalu datang ke pejabat kita di Jabatan Agama Islam ni, tanya dekat kita. Dia kata, Ustaz, apa hukumnya kalau saya tak setuju ke poligami, Ustaz? Marah betul dia kita. Enggak, sebab apa? Ustaz luluskan permohonan suami saya. Dah, kita tak luluskan suami puan permohonan poligami di Malaysia amnya, khususnya di negeri Perlis, mestilah melalui dengan kebenaran mahkamah syariah. Bukan Jabatan Agama yang uruskan puan. So puan jangan serang saya. Yang amat arif kita di mahkamah yang meluluskan permohonan poligami tersebut. Oleh itu kita kena percaya bahawa yang arif dan yang amat arif yang ada di mahkamah sana itu, mereka mempunyai kewibawaan yang cukup, mempunyai ilmu yang cukup untuk melihat dan memberi kebenaran atau tidak kebenaran sebelum poligami itu diluluskan. Itu hukumnya. Hukumnya kalau suami puan mampu dan berlaku adil, maka puan tak perlulah menolak poligami tersebut. Sebab isunya isu perasaan. Adakah dengan poligami ini dia kata suaminya curang? Isu curang. Orang perempuan ni otak dia ingat benda lama-lama. Dia boleh ingat. Seorang lelaki ni otak dia dalam kotak. Dia senang. Kotaknya dalam kotak. Bila dia keluar satu benda, bila siap, dia masuk ke balik kotak, dia simpan. Clear. Dia tak ingat dah dalam kotak tu. Dia keluar kotak yang kedua. Tapi orang perempuan, dia punya ingatan ni, dia bercampur-campur. Bila dia bincang hari ni, dia akan ingat peristiwa 30 tahun atau 10 tahun yang lepas. Dulu macam ni. Gitulah keadaan wanita. Begitu juga wanita, terutama dalam isu-isu buat poligami, dia akan jadi begitu. Dia akan ingat kesalahan suami dia yang dulu, walaupun sebesar mana pun dia akan ingat, dia akan ungkit di hadapan meja qadhi, dia akan ungkit tu, kata suaminya tak mampu. Begitulah keadaannya. Tapi dalam keadaan kita menguruskan poligami di negeri Perlis ini, kita pastikan bahawa poligami yang berlaku di negeri Perlis ini berlaku dengan baik, dan pihak-pihak yang meluluskan poligami ini akan memastikan bahawa si suami tersebut mempunyai kekuatan yang cukup, mempunyai kekuatan, mampu memberi keperluan para isteri-isterinya. Kebanyakan perempuan kata, saya last bila kita sebut begitu, dia akan lembut sikit lah, Ustaz Faizi. Isteri pula. Isteri kita akan lembut sikit. Dia kata, Ustaz, okeylah, saya bolehlah terima poligami, Ustaz, tapi dengan syarat bukan suami saya lah, Ustaz. Dia akan jadi begitu. Tak apalah. Yang pertama ni, puan kena terima dulu poligami ini adalah sebahagian daripada kerja agama, dan kita tak boleh kata benda tu salah ke apa ke, tapi kena terima bahawa itu adalah sebahagian daripada syariat.
agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, cukup dulu sekadar itu untuk memanaskan round pertama. Mungkin Kapten Asri lebih banyak puan-puan orang tentang poligami itu sendiri. Saya serahkan dulu pentas ini kepada moderator kita. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Hafiz di atas muqaddimah bual bicara kita pada petang ini. Cukup penuh dengan info, maklumat, dan saya fikir inilah muqaddimah yang perlu kita ambil faham terlebih dahulu sebelum kita panjangkan topik ini kepada hal-hal yang akan kita bincangkan. Jadi saya juga tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Hafiz tentang hukum-hukum pelaksanaan poligami. Rupa-rupanya hukum ni dia akan berubah mengikut keadaan tertentu. Dia boleh jadi hukum sunat, dia boleh jadi hukum makruh, dan juga boleh jadi hukum haram, bergantung berdasarkan kepada keadaan yang memohon untuk perkahwinan poligami itu. Jadi walau bagaimana sekalipun, seperti mana yang kata Ustaz Hafiz tadi, keywordnya, kata kuncinya ialah adil dan tidaklah melakukan kezaliman. Walaupun kahwin seorang pun tak adil pun, kezaliman pun, tetap juga kita katakan itu bukanlah perkahwinan yang dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak panjangkan soalan ini kepada yang berbahagia Kapten Bersara Ustaz Muhammad Asri. Jadi Kapten, kita nak tanya, sebahagian pihak ada yang mendakwa syariat poligami ini dia tanda mengeksploitasikan wanita, juga dilaungkan sebagai poligami ini sebagai ketidakadilan sosial. Mana adil? Lelaki boleh kahwin 4, perempuan tak boleh kahwin 4. Maka disebabkan gerakan ini, maka dihidangkan dengan fakta-fakta, tengok banyak rumah tangga yang berpoligami musnah dan sebagainya. Jadi fakta-fakta yang sebegini dihidangkan di mata masyarakat, dan yang akhirnya menatijahkan poligami ini satu benda yang boleh membawa keburukan. Jadi apa pandangan Kapten, dan bagaimana dan mengapa isu ini boleh berlaku? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Yang bahagia moderator Ustaz Muhammad Faidi, sahabat panel Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Usman, dan para penonton, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan soalan yang ditanyakan, bagi saya pemikiran begini ada kaitannya dengan pemikiran kufar, ataupun mungkin ramai yang sebut sebagai pemikiran barat. Kalau kita lihat di barat, secara umumnya masyarakat barat ni menganggap seorang lelaki memilih untuk menyimpan ataupun ada perempuan simpanan ataupun mistress adalah perkara biasa. Itu di barat. Bahkan dia jadi satu trend untuk pasangan hidup bagaikan suami isteri yang telah berkahwin tinggal serumah, dan ia diiktiraf dalam masyarakat barat. Bahkan mereka boleh bertukar-tukar pasangan, bukan satu yang ganjil. Namun sama ada pemikiran maupun undang-undang mereka tidak menerima lelaki memiliki lebih daripada satu isteri ataupun berpoligami. Poligami bagi mereka satu unsur penghinaan ataupun eksploitasi terhadap wanita. Poligami ada unsur kerakusan nafsu lelaki. Sementara perempuan simpanan atau seks dengan wanita tanpa perkahwinan itu bukan satu penghinaan, dan itu bukan satu kerakusan nafsu. Cuba kita tengok pemikiran yang songsang. Kemudian eksploitasi setiap tubuh wanita. Kita tengok dalam majalah mereka, dalam TV, eksploitasi tubuh mereka, wanita dalam media itu menunjukkan satu lambang kebebasan dan kemerdekaan wanita. Dia bukan unsur eksploitasi wanita. Adapun muslimah yang mereka memilih untuk menutup aurat secara sempurna dan rela, itu satu lambang kezaliman ataupun menghalangi hak wanita.
malang sekali aliran pemikiran begini di barat oleh golongan kufar dipindahkan oleh golongan liberal yang pemikiran yang asalnya pemikiran bukan Islam, pemikiran barat ataupun pemikiran kufar, dibawa masuk ke negara-negara umat Islam melalui golongan yang disebut sebagai liberal ataupun mungkin Islam liberal ataupun atas apa nama sahaja. Tapi pemikiran begini telah pun masuk. Termasuk di negara kita yang menonjolkan diri atas nama pejuang hak wanita. Mereka menelan cara fikir barat ini lalu menjadikan isu poligami ini sebagai sasaran. Padahal beza antara seorang isteri dengan isteri pertama ke, isteri kedua, isteri ketiga ataupun yang keempat dengan seorang wanita simpanan sangat besar beza dia. Selain daripada soal halal haram dalam agama, seseorang yang berstatus isteri, dia ada banyak hak. Dia ada hak nafkah, dia ada hak keturunan anak, dia ada hak keadilan pembahagian hari, dia ada hak harta, dia ada hak untuk dihormati dan disayangi oleh suami dia, dia ada hak untuk tidak dipersiakan apabila lelaki tersebut jemu ataupun suami dia jemu, dan berbagai lagi. Sementara seorang perempuan simpanan, ia boleh dijamah sama ada secara terang-terangan ataupun secara diam, secara sembunyi. Boleh ditinggalkan apabila jemu dan boleh diratah apabila bernafsu. Ini level perempuan simpanan sangat berbeza dengan poligami. Bahkan mereka tidak ada hak untuk menuntut apa-apa pun daripada lelaki tersebut. Golongan ini memandang sinis kepada poligami tapi menganggap fenomena perempuan simpanan itu biasa. Tidakkah pemikiran ini satu pemikiran yang menyimpang? Poligami bagi mereka membawa maksud ketidakadilan antara wanita pada wanita. Sepatutnya mereka ditanya apakah memiliki perempuan simpanan itu adil bagi wanita. Begitu juga apakah hidup bersama serumah tanpa perkahwinan bahkan melakukan seks itu penghormatan bagi wanita. So, ramai masyarakat barat sangka bahawa hanya Islam sahajalah agama yang mengizinkan poligami. Ini pandangan yang salah. Padahal asalnya Kristian juga mengizinkan poligami, bahkan tidak ada had dalam Bible. Hanya beberapa kurun kebelakangan ini gereja menghadkan bilangan isteri kepada satu. Poligami juga dibenarkan dalam agama Yahudi dan itu juga agama-agama yang lain. Maknanya poligami ini bukan hanya ada dalam Islam, bahkan ada dalam agama-agama yang lain. Cuma Islam datang menghadkan bilangan isteri hanya kepada 4 maksima. Jadi bila Islam datang, Islam membenarkan poligami. Seperti biasa Islam dia menetapkan satu peraturan dan disiplin. Bukan boleh ikut-ikut suka. Soal berlaku baik ataupun adil kepada isteri bukan saja kepada pasangan yang berpoligami macam Ustaz Hafiz beritahu tadi kan. Hatta kalau kahwin seorang pun dia mesti berlaku adil. Saya selalu melihat ada suami yang lepak di kedai makan sedap, tapi isteri dan anak dah di rumah makan benda yang simple kan. Tidakkah itu menunjukkan satu ketidakadilan? Jadi masyarakat kita bila melihat adil ni dia terlalu prejudis. Adil ni hanya dilihat kepada orang yang melakukan poligami. Tidak itu. Orang monogami pun kena melakukan keadilan dan kebaikan kepada isteri dia. So jika ada kecuaian mereka yang berpoligami dalam melaksanakan keadilan ataupun melakukan keburukan tentang sikap pelaksananya, maka pelaksananya yang salah, bukan syariat poligami itu yang salah. Berapa ramai mereka yang monogami yang menzalimi isteri. Kalau kita tengok dalam surat khabar ataupun di mahkamah syariah umpamanya, yang pijak isteri, dah pijak kencing pula atas isteri, pukul isteri, bahkan yang bunuh isteri pun ada.
kebanyakan kes-kes ini adalah monogami. Monogami. Apakah kerana tindakan salah mereka itu, maka monogami juga perlu dihalang. Sebab golongan ini akan bagi alasan dia tu keluarga poligami ni ada yang berpecah belah, anak-anak ditinggalkan. Kalau itulah alasan mereka mengambil beberapa kes untuk menjadi contoh menghalang poligami, maka secara logiknya monogami juga perlu dihalang. So ini mentaliti kelompok pemikiran kelompok liberal yang mempunyai pemikiran yang songsang. So, kita sebagai orang beriman yakin apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengizinkan poligami, pasti dia ada hikmah tersendiri. Dari satu sudut mungkin boleh dianalogikan dari satu sudut. Poligami ini adalah sebagai ubat yang dimakan di waktu yang perlu, dan orang yang tak sakit ataupun tak perlu makan, jangan makan. Malang sekali apabila golongan yang pro barat ataupun yang liberal ni mereka menyatakan tujuan menentang poligami itu kerana membela hak wanita. So kita nak tanya, apakah pada mereka selain isteri pertama tu bukan wanita? Bukankah seorang lelaki yang berkahwin dengan isteri yang kedua ataupun ketiga ataupun keempat, bukankah yang kedua, ketiga, keempat itu juga wanita? So wanita tu dia bukan isteri pertama saja, tetapi setiap wanita yang menjadi isteri kepada lelaki tersebut, dia adalah wanita, dan wanita itu juga dia punya perasaan dan kehendak. Mereka juga ada hak wanita yang perlu dihormati. So kadang-kadang hukum hakam Islam ni macam saya bagi analogi tadi kan, bolehlah umpamakan sebuah kedai yang menyediakan berbagai jenis ubat untuk semua jenis penyakit. Semua masalah Islam bagi penyelesaian ada ubat dia. Jangan kerana ubat yang dijual ni dia tak bersesuaian dengan penyakit kita, maka kita menganggap ubat-ubat tersebut perlu dihapuskan. So poligami ni ibaratnya lah sebagai satu ubat bagi penyakit yang bersesuaian dengan penyakit tersebut. Umpamanya menghalang zina ataupun membantu wanita yang ketiadaan suami. Bagi yang tidak memerlukan ubat ni, dia tak disuruh untuk meminumnya. Dan di zaman ni, untuk seorang lelaki mendapatkan wanita syahram sangat mudah, amatlah mudah. Bahkan mudahnya mendapatkan yang haram lebih mudah daripada dapat yang halal. Sekarang nak dapat wanita secara yang haram lebih mudah daripada mendapatkan wanita secara halal. Namun kalau lelaki yang kahwin, sekalipun atas nama poligami, dan dia sanggup menanggung risiko, sanggup menanggung tanggungjawab, bebanan tanggungjawab yang berlebihan kerana berkahwin lebih daripada satu, maka sepatutnya dia perlu dihormati kerana dia ada rasa bertanggungjawab berbanding lelaki yang memilih wanita secara haram dan tidak ada tanggungjawab ke atasnya, maka sudah tentu cara itu jauh salah. Cuma malangnya poligami ni jika digunakan oleh lelaki yang tidak bertanggungjawab, itu sangat malang lah. Dan dengan keberadaan orang yang tak bertanggungjawab melaksanakan poligami ni akan mencemarkan institusi poligami itu sendiri. Puak-puak ni akan tunggu masa. Ada saja contoh-contoh yang buruk mereka jadikan itulah contoh yang utama, sedangkan dalam masyarakat kita contoh-contoh yang buruk tu bukanlah mewakili semua pasangan yang melakukan poligami. Sebab tu lelaki yang baik, ni sebagai penutup lelaki yang baik dan berkemampuan, dan mungkin Ustaz Hafiz sendiri kan baik, mampu tampil membawa contoh kan poligami dan menunjukkan poligami tu boleh dapat berjalan dengan sebaiknya berbanding kita tinggalkan kepada golongan yang tidak ada kemampuan yang melaksanakan poligami, akhirnya menjadi contoh yang tidak baik. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Kapten Bersara Muhammad Asri di atas kupasan tentang bagaimana Islam meletakkan poligami itu sebagai suatu, kita panggilkan sebagai ubat bagi menyelesaikan masalah sosial. Dan juga kita juga percaya bahawa dalam sudut poligami ini bukanlah syariat yang dilihat sebagai buruk, tetapi pelaksanaan pelakunya
yang dibuat oleh lelaki-lelaki yang mungkin tidak bertanggungjawab sehingga mendatangkan fitnah kepada syariat poligami ini. Jadi kita nak panjangkan lagi isu poligami ini kepada para penonton yang baru menyaksikan kami. Selamat datang dan terima kasih banyak kerana menonton kami dalam Surah Bual Bicara Lagu Mana Kita, dan topik yang kita sedang bincangkan pada hari ini ialah kusangka satu rupanya dua, poligami rahsia. Jadi sekali lagi saya nak memperkenalkan mungkin bagi baru yang menonton kami bersama-sama dengan kita pada petang ini ialah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Afif bin Abu Usman, pemangku pengarah Jabatan Hal Agama Islam Negeri Perlis, dan juga bersama dengan kita juga di atas talian ketika ini ialah yang berbahagia Kapten Bersara Ustaz Muhammad Asri bin Abdul Khalid. Jadi kita nak tuju pula, kita nak kembali kepada Ustaz Hafiz. Jadi Ustaz sebagai ketua penolong pengarah bahagian nikah cerai ni Ustaz. Dulu mungkin Ustaz pernah ingat dulu timbul isu poligami di Perlis ni, iaitu isunya poligami scam. Yang bukan sahaja menggegarkan negeri Perlis tapi menggegarkan Malaysia, dibawa ke pentas berbicara arenanya di pentas analisis di TV Al-Hijrah dan sebagainya. Jadi Perlis juga dianggap sebagai tempat kegiatan poligami scam ini berlaku. Jadi mungkin Ustaz di ruang yang ada ini, mungkin kita juga para penonton juga nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dengan tuduhan ini dan apa tindakan pihak berkuasa berkenaan dengan tuduhan ini. Silakan Ustaz. Auzubillahi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada soalan Ustaz Faizi. Pandai ahli panel kali ini. Dia create satu soalan yang kita terpaksa jawab dalam keadaan agak teknikal. Tapi tak apa, insya-Allah. Persoalan-persoalan tentang yang dikemukakan itu baik sebenarnya untuk kita menerangkan kepada masyarakat. Adakah itu benar berlaku ataupun sekadar tomahan yang berlaku. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan isu scam yang berlaku pada, saya rasa tak lama dulu, yang menuduh kita telah berlaku poligami scam di negeri Perlis. Apa yang agak mendukacitakan kita ialah kita kena faham bahawa poligami itu sendiri adalah satu istilah yang diberikan kepada satu didefinisikan kepada orang lelaki yang berkahwin secara sah lebih daripada satu isteri. Poligami ini adalah satu perbuatan yang baik. Tapi dia tak mengenakan scam itu kepada apa yang Kapten Asri kita tadi ni, tak mengenakan kepada Mr. Scam, tak dikenakan kepada perempuan simpanan, tak diwujudkan. Tetapi bila melibatkan agama, orang di luar sana berduyun-duyun cukup suka untuk mengatakan ya ini scam, mengampilkan satu konotasi yang amat buruk dan amat jelek kepada perbuatan poligami itu sendiri. Sedangkan apa yang kita bincang sebelum ini, lelaki yang mengambil keputusan untuk berpoligami, ini keputusan bukan keputusan kecil, Ustaz Faizi, keputusan besar ni, bukan senang-senang keputusan ini, untuk menjaga wanita lain dianggap sebagai orang yang melakukan kesalahan yang amat berat. Sedangkan lelaki-lelaki di luar sana yang mempunyai hubungan sulit, yang tak berkahwin, berzina secara haram, tak diberi konotasi yang buruk seperti scam ataupun apa-apa lagi istilah yang jahat ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai orang Islam, kita kena faham bahawa yang saya kata tadi ialah bila kita sebut poligami, ia adalah satu benda yang baik. Pasti ada kebaikan di sana. Walaupun kita mendengar berbagai-bagai isu tentang poligami, tapi ia tidak mengurangkan kebaikan yang dibawa oleh poligami yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pertama itu saya nak sebut tentang poligami yang disebut tadi, poligami scam. Tak ada poligami scam. Yang ada hanyalah salah laku orang itu dalam menguruskan perkahwinan dia. Tak akan berlaku. Kalau nak ikut salah-salah laku perbuatan ni banyak. Orang nak ambil lesen kereta pun bohong. Orang nak masuk universiti pun bohong. Orang bukan kata saja nak poligami, segala-galanya akan berlaku pembohongan. Hatta orang yang kahwin satu pun kerana banyak menipu. Di ruangan pendapatannya hanya RM300, tapi letaknya RM3,000. Takut nanti pasangannya tahu, kecil benar lah bakal suami saya punya gaji ni.
Oleh itu, kita kena faham bahawa penipuan, scam ini bukan sahaja berlaku di peringkat poligami, tapi juga adalah berlaku di pada semua peringkat. Dan ini tak ambil kisah sebab dia tak kena pada batang tubuh orang yang nak kata scam itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini saya nak jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Isu ini adalah isu real, bukan isu yang direka-reka, isu real ia berlaku. Tapi kita di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis ini mengatakan bahawa ia bukanlah scam. Permohonan kes tersebut dilakukan dengan teratur, dihantar ke mahkamah syariah, dihantar ke mahkamah syariah dan dibicarakan. Si suami dan si isteri dapat menunjukkan kepada Ya Amat Arif dan Ya Arif Hakim di mahkamah syariah bahawa mereka mampu untuk berlaku adil dan mereka mempunyai kemampuan dari segi kewangan, fizikal dan segi batinnya mereka masih mampu. Dan akhirnya keputusan itu dikeluarkan. Dikeluarkan dan membenarkan poligami itu berlaku. Apa yang Tuhannya berlaku bahawa menipu alamat semua ini adalah perkara yang tidak benar sebenarnya berlaku. Sebab di Negeri Perlis kita membenarkan takrifan kita. Kalau kita melihat kepada takrifan Undang-Undang Negeri Perlis tentang tafsiran Ibnu Mastotin, kita telah menetapkan bahawa Mastotin di Negeri Perlis ini orang itu berada di Perlis selama 5 hari, maka ia boleh dianggap bermastotin. Maka orang itu sudah berada di Negeri Perlis selama 5 hari. Dia pergilah duduk kat Hotel Sri Malaysia, dia pergi melancong kat Taman Ulak, kalau makan ikan bakar kat Kuala Perlis, dia dapat tahu mastotin dan dia layak untuk berkahwin dengan Perlis. Ini berdasarkan undang-undang, bukan kita mengamah meluluskan sebegitu saja, tapi ia adalah berdasarkan undang-undang yang dibenarkan oleh mahkamah syariah. Dan perkara ini kita memahami ini adalah isu hukum dan kita dah bincang panjang lebar tentang mastotin ini, dan ini adalah satu kemudahan yang diberikan oleh agama dalam seorang itu untuk melakukan poligami dengan cara yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, memang Perlis ini tumahan, saya mengatakan itu tumahan, berlaku macam-macam, mengatakan bahawa inilah negeri lubuk berlakunya poligami. Sekiranya kita melihat statistik poligami yang berlaku di Malaysia ini, Perlis bukanlah sebuah negeri yang paling banyak poligami. Dia bukan poligami paling banyak, sebab kita sebab rakyat kita negeri kecil sikit, dan yang kedua ialah kena faham bahawa perkahwinan yang berlaku di Negeri Perlis mestilah melibatkan hanya orang-orang yang bermastotin di Negeri Perlis. Orang yang bermastotin di luar negeri tak bolehlah kahwin Negeri Perlis. Sebab itu menjadikan kita kecil, menjadikan kita banyak poligami. Undang-undang menyebut begitu. Undang-undang kita, Undang-Undang Keluarga Islam pada tahun 2006, pindaan pada 2008 menyatakan bahawa undang-undang perkahwinan ini terpakai kepada orang-orang Islam yang bermastotin Negeri Perlis. Mana undang-undang kita tak terpakai dekat orang luar, orang Kedah, orang Perak, orang Selangor, tak terpakai undang-undang kita. Mereka tak boleh berkahwin Negeri Perlis, mereka kena mastotin Negeri Perlis, barulah poligami. Sebab tu saya kata tak banyak, bukan negeri kita yang paling banyak, banyak lagi negeri lain. Dan sekiranya kita membincangkan lebih dalam tentang salah takbir urus poligami ini, ia juga berlaku di negeri-negeri dengan lebih dahsyat. Di seluruh Malaysia berlaku. Scam ni, penipuan dalam untuk berkahwin poligami ni berlaku di semua negeri. Bagaimana kita mengawalnya atau tidak, itu cerita yang kita boleh bincang dengan lebih dalam sebab ini. Tapi nak katanya berlaku di semua negeri, dan kita di Jabatan Agama Islam di seluruh negeri kita mengambil berat benda ni, dan kita akan memastikan bahawa sekiranya perkahwinan itu berlaku di dalam negeri Malaysia menggunakan wali hakim yang bukan diberi tauliah oleh Amirul Mukminin. Dalam cerita ini wali hakim ini hanyalah ditauliahkan oleh Duli Yang Maha Mulia. Di konteks Negeri Perlis, Duli Yang Maha Mulia, Raja Negeri Perlis, tuanku sahaja yang boleh memberi tauliah kepada wali hakim untuk mengahwinkan orang. Maknanya kalau dia kahwin Perlis ni, di Perlis ni ada 2 orang je ustaz, wali hakim. Kalau dia tak kahwin dengan 2 orang ni, dia guna wali hakim di Perlis ni, tak sah perkahwinan dia. Begitu juga di negeri lain. Tuanku raja memberi tauliah kepada wali-wali hakim, dan sekiranya berlaku negeri lain tak gunakan wali hakim yang ditauliahkan, guna wali hakim yang tipu, maka perkahwinan itu tidak sah. Dan kita pun begitu di peringkat Jabatan Haiwan Agama Islam di seluruh negara, kita berpandangan, kita mengambil ketetapan bahawa perkahwinan tersebut
perlulah disahkan. Lepas tu bila dia daftar kepada kita, kita akan tengok dia kahwin macam mana. Kalau kahwin tu sah, mau kita daftarkan. Sekiranya tidak sah, kita tak akan daftarkan perkahwinan tersebut. Itu ketatnya kita menjaga masalah tersebut. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kes ni kita kembali kepada kes tadi. Panjang saya cerita boleh. Scam poligami yang dituduhkan scam poligami, pertamanya kita kena faham poligami itu bukan scam. Ia adalah satu benda yang dibolehkan dalam agama. Ini adalah cerita-cerita orang-orang yang tak puas hati, ada masalah peribadi, maka dibawa kepada pendapat umum. Di-blend, digaulkan dengan sentimen, maka ini berlaku dengan keadaan yang tidak baik. Sedangkan macam saya kata di awal tadi, perbuatan-perbuatan lain tak dilabel dengan scam. Tapi poligami kenapa dilabel dengan scam? Mesti ada agenda-agenda yang tidak baik, memberi kepada agama kita satu konotasi, satu definisi tidak baik kepada perbuatan yang diberikan, yang diharuskan oleh agama Islam. Tuan-tuan yang puan-puan di rumah sekalian, oleh itu saya menasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, maka sebelum kita mengatakan sesuatu yang melibatkan hukum ini, kita harus berhati-hati. Walau apa pun sentimen, walau apa pun yang menyentuh jiwa kita, dalam terutamanya bagi wanita, tentang poligami ini terlalu sensitif. Berpada-padalah. Kita ada Allah, kita ada Rasulullah, dan kita kena tambah ilmu dari masa ke semasa. Kita kena redha, kita kena tahu bahawa segala yang berlaku itu adalah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya membawa sebelum kita menutup ruang pusing yang kedua ini, suka saya membawa beberapa kes. Beberapa kes, actual kes yang berlaku yang kita uruskan tentang poligami ini. Satu kes yang saya nak cuba, ini melibatkan orang-orang yang kenamaan, is VIP. Okey, orang kenamaan. Dia berkahwin secara poligami. Dia cerita kat kita, berlaku kes poligami. Dia cerita sebelum poligami dengan wanita tersebut, mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri. Kena faham? Hidup bersama sebagai suami isteri. Dan perbuatan tersebut diketahui oleh isteri. Isteri tahu. Suaminya ada perempuan lain dalam apa yang Kapten Asri sebut tadi, macam perempuan simpanan lah, ataupun perempuan yang untuk suka-suka dia keluar, sebab suami ni seorang yang banyak bekerja untuk di luar kawasan. Apa yang terjadi? Isterinya tahu, isterinya membiarkan sahaja. Sampai satu tahap si suami ini diberi peluang oleh Allah SWT, dipanggil untuk mengerjakan umrah. Dia pergi umrah, ditakdirkan dapat hidayah waktu umrah tersebut. Dia balik, dia nak buang segala tabiat yang buruk lama, dia nak taubat lah Ustaz. Nak taubat, maka dia mengambil keputusan dia berkahwin dengan perempuan yang sebelum ini dia buat bersama, yang dia buat kerja tak baik itulah. Perkahwinan tersebut dia kahwin di luar negeri, dan akhirnya isterinya tahu suami telah berkahwin. Apa tindakan isterinya? Tindakan isterinya saman si suami sebab suami telah berkahwin. Suami bagi tahu kata saya, Ustaz, perbuatan saya ni diketahui oleh isteri saya lebih 3 tahun. 3 tahun lebih dia tahu saya buat perangai jahat ni Ustaz. Tapi 3 bulan je saya kahwin, dia saman saya Ustaz. 3 tahun dia buat, dia tak tahu, dia buat tahu je Ustaz. 3 bulan saya kahwin, dia tahu, dia saman saya. Dia buat tindakan yang boleh memalukan saya. Dia memastikan bahawa saya dikenakan tindakan-tindakan undang-undang, tindakan tertentu dalam perkhidmatan saya. Ini dilakukan. Sebab itulah saya kata kita nasihat pada dia, memanglah tuan, benda yang baik ni, perkara-perkara baik ni, pastilah ada halangan, dan kita kena redha, percayalah penyelesaian terbaik. Ini antara actual case yang berlaku tentang poligami ni. Tentang saya nak suka sebut tadi tentang Ustaz Dr. Kapten Asri sebut tentang kemampuan itu. Poligami tuan-tuan ni ada di negeri-negeri, kemampuan ni subjektif, paling rare, subjektif pada wanita. Wanita waktu dia bersama kita kahwin dengan dia seorang-seorang ni, dia sanggup makan telur dengan kita. Satu biji telur consider Kapten. Satu ekor ikan kita makan 2 orang. Nasi satu pot dah cukup lah. Abang pakai kancil pun cukup lah kita kan. Bila kahwin satu. Bila si suami mengumumkan yang I nak kahwin seorang lagi, datang ke mahkamah membuat tuntutan,
berganda-ganda. Saya tak boleh dah makan telur, saya kena makan ayam grade A hari-hari. Saya hari-hari saya kena makan steak. Ini antara tuntutan wanita bila tahu suaminya nak berkahwin lagi satu. Tuntutannya kadang-kadang di luar batasan kita tak logik dengan keadaan pendapatan suaminya sebegitu. Tuntutannya agak di luar kemampuan. Dan kita ada kes asnaf yang berpoligami. Bila kita tanya kepada si isterinya, puan, kenapa puan membenarkan si suami kahwin lagi, dia mampu ke? Isteri kita, tak, biasalah, saya asnaf, suami saya pun asnaf, dia setakat ni saya okey je, hidup je kami, dan bakal pasangan dia pun asnaf. So sekarang ni kami kata konsepnya menambah harta. So sekarang ni, dulu si suami ni ada seorang isteri asnaf, sekarang ni dia ada 2 isteri asnaf. Dua-dua isteri mendapat bantuan daripada Jabatan Masyarakat dan juga dapat daripada Majlis Agama Islam. So bertambah-tambahlah itu antara kes-kes isu-isu yang pernah berlaku di negeri-negeri di seluruh Malaysia ini. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Seman. Ceria kita mendengar kisah-kisah yang berlaku di kalangan masyarakat ini, walaupun kadang-kadang kita juga ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan berkaitan dengan isu ini. Jadi tapi inilah kisah realiti yang berlaku di kalangan dalam masyarakat kita semua. Alhamdulillah. Dan juga saya juga tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi berkenaan dengan bagaimana enactment undang-undang negeri Perlis yang ada definisi mas tautin itu berbeza mengikut negeri masing-masing. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Hafiz tadi ini, tidaklah berlaku sebarang poligami scam yang seperti mana yang didakwa oleh segelintir pihak, yang mungkin pihak yang mendakwa itu dia ada masalah peribadi dan sebagainya sehingga menuduh negeri Perlis sebagai tempat kegiatan berlakunya poligami scam. Alhamdulillah, penafian ini dinafikan sendiri oleh pihak berkuasa negeri. Jadi saya harapkan masyarakat di luar sana bertenang, boleh faham dengan apa yang berlaku, dengan tuduhan-tuduhan yang berlaku ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar daripada tuduhan-tuduhan yang tidaklah enak untuk kita dengar ni. Jadi kita nak bawakan soalan ni pula kepada yang berbahagia Kapten Bersara Ustaz Muhammad Asri. Jadi Ustaz, sebagai orang yang kedua ni, kita juga nak tahu Ustaz, berdasarkan realiti hari ini Ustaz, apabila sebut poligami sahaja di kacamata masyarakat mesti hal-hal yang tidak enak kita dengar. Daripada filem, drama, penulisan, percakapan, drama yang tayangkan poligami pun semua yang tak cantik-cantik untuk kita nak lihat. Walhal di realitinya ada yang bahagia. Jadi Ustaz, bila masyarakat dipertontonkan dengan benda yang buruk ni Ustaz, jadi masyarakat melihat poligami satu benda yang buruk. Jadi dalam kesempatan ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan para penonton juga, apakah kebaikan berpoligami ini menurut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Ustaz Hafiz sebut tadi itu, saya nak mengesahkan memang benda tu berlaku. Bila moderator tanya soalan ni tentang drama persekitaran yang buruk menyebabkan orang takut, so di atas ketakutan itulah menyebabkan isteri akan buat tuntutan pelik. Bahkan kejadian isteri boleh terima suami dia ada pasangan secara haram, tetapi tidak boleh terima apabila suami dia mengambil tindakan untuk berkahwin dengan wanita tersebut. Ini memang betul-betul berlaku dan banyak kes dah. Tambah-tambah kalau Ustaz Hafiz yang duduk di jawatan tersebut, lagi banyaklah kisah-kisah yang sedemikian rupa yang beliau hadapi. Baik, untuk tajuk ni ataupun soalan ni, saya ingin melihat tentang membawa tentang kesempurnaan agama Islam itu sendiri adalah satu kepastian yang umat Islam wajib untuk imani. Kerana syariat Islam tu telah mengatur semua sisi kehidupan manusia. Dengan ajaran Islam, seorang Muslim meraih kesempatan dan kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maksudnya, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka
dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam ayat ni Allah menjanjikan keselamatan dan kebahagiaan pada seluruh manusia yang nak ikut petunjuk dan menjalankan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam masalah poligami ni, semestinya dikembalikan kepada petunjuk dan syariat Allah. Sebab ramai orang bila berbincang isu poligami, dia tidak bawa kepada syariat. Bincang kerana nafsu, kerana kebencian dia terhadap poligami. Jadi dia tak bawa kepada syariat itu sendiri. Seorang Muslim sepatutnya dia dilarang untuk memilih ketentuan dan hukum yang telah ditentukan oleh Allah, dan hukum yang menyelisih syariat dia tak boleh pilih. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi lelaki yang beriman dan tidak pula bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, suatu hukum, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Baik, bagaimana Islam memandang poligami? Kalau kita tengok dalam Quran dan Sunnah sebut tentang hukum poligami, maka Ustaz Hafiz tadi dah sebut tentang hukum-hukum poligami. Namun kalau kita sebut tentang poligami ni, sunnah lah yang ada beberapa hukum. Sebab tu kalau kita tengok, saya tak perlu ulang dah ayat yang dibaca oleh Ustaz Hafiz tadi. Tengok dalam hadis Nabi SAW daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia tanya kepada Sa'id bin Jubair, dia kata, "Hal tazawwajta?" Qult la. Qal fatazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktharuha nisa. Bila dia tanya, "Apakah kamu telah menikah?" Sa'id jawab belum. Lalu dia kata, "Menikahlah, kerana orang yang terbaik umat ini paling ramai isterinya." Hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Hadis ni kira kalau ikut perempuan dia tak nak baca. Sebab dia kata, "Menikahlah kerana orang terbaik umat ini paling ramai isterinya." So dalam kalimat hadis ni, orang terbaik umat ini ada dua pengertian menurut ulama hadis. Pertama sekali yang dimaksudkan adalah Rasulullah. Kerana Rasulullah orang terbaik di kalangan umat ni adalah yang baginda mempunyai isteri yang ramai. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan yang terbaik di kalangan umat ini dalam pernikahan ni, itu yang paling ramai isteri dia. Syekh Mustafa Al-Adawi, dia kata kedua-duanya ada dasar, menunjukkan pengertian yang sama yang menjadi dasar pendapat ulama yang menyatakan poligami ini adalah sunnah. Baik. Kalau kita melihat, kita dah sebut dah tadi, syariat Islam tu sempurna. So setiap apa yang telah diberikan syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentu ada hikmah. Sudah tentu. Sama ada hikmah itu kita temui ataupun tidak, kita mesti percaya bahawa setiap yang Allah berikan ada hikmah. Baik. Poligami ni, kalau kita tengok hikmah, di antara hikmah poligami, kalau nak senarai panjang banyak kita sebut antara hikmah poligami. Umpamanya seorang wanita yang sakit ataupun dia haid ataupun nifas dan sejenisnya, yang menghalang dia daripada menjalankan tugas sebagai seorang isteri kepada suaminya, sedangkan seorang lelaki dia sentiasa bersedia. Jadi kalaulah lelaki itu tertahan pada masa-masa wanita terhalang, sudah tentu kemanfaatan dia terbuang. Boleh tengok dalam Adwaul Bayan ada sebut benda ni. Mungkin ada yang akan kata, Allah takkanlah tak boleh tahan 7-8 hari, paling lama pun ada yang 14 hari, kan? Baik. Mungkin akan ada yang cakap macam tu. Sebab kita bertemu dengan macam-macam hujah lah untuk menafikan hikmah kebaikan poligami.
kita perlu faham manusianya Allah jadikan berbeza-beza. Ada kemampuan manusia ni diangkat 50 kilogram. Ada orang dia mampu angkat 60 kilogram. Tapi ada orang boleh angkat 150 kilogram, 200 kilogram. Jadi jangan samakan keupayaan kita dengan orang lain. Itu yang selalu minta maaf lah. Wanita dia timbulkan, alah lelaki ni takkan mampu lah ustaz. Lah suami kau yang kat rumah tu tak mampu, kau jangan samakan dengan semua suami orang lain. Ini masalahnya, bila suami dia tak mampu, dia menilai poligami tu secara keseluruhan. Baik, mungkin akan ada yang kata sekarang ni ada juga wanita yang kuat kan, bukan lelaki je. Baik, Islam dia ada jalan keluar. Kalau suami tak mampu dari sudut seks umpamanya, isteri tak mampu bersabar, maka dia boleh menuntut dipisahkan perkahwinan, boleh tuntut fasakh, boleh bawa ke mahkamah. Jadi Islam, yang penting Islam telah memberikan jalan keluar. Kalau isteri dia tidak mampu dari sudut seks umpamanya, amat tak wajar wanita yang lemah dan sakit ditinggalkan begitu saja. Tak kalah dengan isteri dia tak mampu seks, kemudian dia sakit pula, suami ceraikan dia dan kahwin dengan wanita lain. Sebab itu Islam dia bagi jalan penyelesaian. Jaga juga isteri ni, kahwinlah yang satu lagi. Baik. Yang kedua, Allah telah menjadikan jumlah lelaki lebih sedikit dari lebih sedikit dari wanita, bukan lebih sedikit, lebih sikit. Wanita lebih ramai pada lelaki. Wanita lebih ramai pada lelaki. Baik. Kalaulah lelaki ni hanya dicukupkan dengan seorang wanita, tentu ramai wanita lain yang tak dapat suami. Kita khawatir kalau mereka terlibat di dalam perkara yang tidak baik, yang fahsya, dan berpaling pada petunjuk Al-Quran kerana dia tidak dapat suami. Baik. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata, min asyratis sa'ah an yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yadhhara az-zina wa takthura an-nisa wa yaqilla ar-rajul wa yaqilla ar-rijal hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyim al-wahid. Antara tanda kiamat iaitu akan berkurangnya ilmu, zahirnya kejahilan, zahirnya zina, dan wanita menjadi lebih ramai sedangkan lelaki menjadi sedikit. Hingga seorang lelaki berbanding dengan 50 orang wanita. Hadis muttafaqun alaih. Mungkin ini akhir zaman. Mungkin akan ada orang dia bagi alasan, dia kata di Malaysia ni wanita lebih ramai daripada lelaki, lebih sikit daripada lelaki. Macam Ustaz Hafiz cakap tadi kan. Ustaz Hafiz pun dah jawab tentang statistik tu. Baik. Cuma saya nak bawa dari sudut yang lain. Secara umum, seluruh orang bersedia untuk nikah secara umumnya. Tetapi sebaliknya, lelaki bahkan ramai yang tidak ada kemampuan untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Wanita umumnya bersedia, tetapi lelaki belum tentu lagi bersedia. Mungkin tak bersedia tu, tak mampu di sudut hubungan, mungkin tak mampu di sudut fizikal, tak mampu dari sudut seks. Bahkan sekarang ni yang kunyit pun ramai. Itu akan mengurangkan statistik kemampuan lelaki untuk berkahwin. Wanita sentiasa bersedia. Start terus ya. Okey, ada masalah teknikal sikit di bahagian Kapten. Jadi tak apalah, kita masih lagi kita bagi ruang lah kepada yang berbahagia Kapten untuk clearkan dulu dia punya masalah teknikalnya itu. Dah. Boleh? Okey ya? Boleh dah. Okey, silakan. Okey, minta maaf. Majoriti penagih dadah lelaki. Di penjara lelaki, pusat serenti lelaki. Jadi kalau dilihat pada statistik tersebut, kita akan melihat bahawa kemampuan wanita berkahwin jauh lebih ramai daripada kemampuan lelaki berkahwin. Ramai yang bagi alasan tentang statistik
wanita lebih ramai daripada lelaki di Malaysia, tetapi mereka tidak melihat statistik-statistik tersebut yang menunjukkan ketidakmampuan lelaki untuk berkahwin. Baik, jika kalau tak ada poligami, maka keadaan akan jadi lebih ramai wanita tidak berkahwin. Baik. Kemudian salah satu cara yang efektif untuk menundukkan pandangan, hikmah yang ketiga adalah memelihara ataupun menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan dan memperbanyakkan keturunan. Ini hikmah yang ketiga. Menjaga kaum lelaki dan wanita daripada pelbagai faktor yang menyimpang daripada agama. Sebab tu Syekh Muhammad Al-Amin Syamqiti, dia kata Quran menghalalkan poligami untuk masalah wanita agar mendapat suami dan maslahat lelaki agar tidak terbuang kemanfaatan. Sebab tu Nabi sebut, kata ya ma'syara syabab man istata' minkumul ba'at falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Maksudnya, wahai para pemuda, siapa antara kamu yang mampu berkahwin, maka berkahwinlah. Kerana kahwin itu ataupun nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara faraj ataupun kemaluan. Dan sesiapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu dapat menjadi perisai baginya. Yang ini dalam buang syahwat. Ini Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam dia menjelaskan tentang al-ba'ah, dia kata al-ba'ah ni adalah jima'. Al-ba'ah ni adalah jima'. Namun dimaksudkan jima' yang dimaksudkan disertai dengan kemampuan untuk memberi nafkah terlebih dahulu. Siapa yang tak mampu berjima' kerana tidak mampu dari sudut nafkah, maka hendaklah dia rajin berpuasa untuk menekan syahwatnya. Baik, ini syarah Nawawi dalam Sahih Muslim. Imam As-San'ani pula dia sebut, para ulama berselisih pandangan tentang al-ba'ah. Pandangan yang paling sahih dia kata, ataupun qaulul asah, dia kata maksud al-ba'ah ni adalah jima' ataupun mampu bersubuh. Maka hadis tersebut dibaca dengan barang siapa mampu dari kalangan kamu bersubuh kerana kemampuan untuk berkahwin, menanggung perkahwinan, maka berkahwinlah. Baik, inilah Islam. Kadang-kadang bila kita bercakap tentang poligami, juga unsur-unsur yang seks umpamanya, orang akan nampak poligami ni kotor. Tapi kalau dilihat, minta maaf statistik, ada satu NGO yang buat kajian di Thailand. Dia tu majoriti orang yang pergi melayat, orang yang pergi mengambil ataupun apa orang panggil lah, melayani pelacur di Thailand, kan, kebanyakannya adalah orang yang telah berkahwin, kan? Kebanyakannya ada yang telah berkahwin. Bahkan macam Ustaz Hafiz cakap tadi ni, ada orang yang dia boleh terima dia melakukan perkara yang haram, tapi kalau suami dia kahwin, tak boleh terima. Baik, yang keempat, poligami diselamatkan wanita. Wanita yang kehilangan suami umpama para janda. Begitu juga wanita yang berumur. Umpamanya kita tak payahlah ambil wanita berumur sampai, kadang-kadang wanita 30 lebih pun biasanya lelaki dah tak ambil dah, biasanya lah, kan? Jadi siapa yang akan ambil? Siapa yang akan ambil? Orang bujang, dia nak ambil yang 20-an, bawah 30. Kalau atas 30, jarang orang yang bujang yang bawah 30-an nak ambil. Untuk lelaki atas 30-an majoriti dia berkahwin. So siapa nak ambil tanggungjawab ni? Maka poligami disyariatkan. Baik, mungkin akan berkata ramai yang cari muda-muda nak poligami, nak bantu kita pun, nak cari yang tua, yang tua cari yang muda-muda. Yang tu kena rujuk poin-poin yang kita bincang ni. Mungkin dia poligami kerana tuntutan seks yang tidak mampu dipenuhi oleh isteri utama. Kalau dia ambil orang tua, maka dia tidak mengambil ubat yang betul, kerana diagnose penyakitnya lain daripada ubatnya. So kesimpulannya, orang lain tak perlu nak sibuk menjadi doktor tak tauliah diagnose penyakit orang lain. Orang yang nak berpoligami ni sepatutnya dia mengenal pasti
apa penyakitnya dan apa ubat yang sesuai untuk dia makan. Kemudian ada beberapa hikmah yang lain lagi. Cuma kalau kita nak senarai panjang, akan jadi forum ni tak cukup masa kan. InsyaAllah kita akan dengan yang seterusnya saya serahkan pada moderator. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Kapten Bersara Ustaz Muhammad Asri di atas kupasan dan juga perincian tentang beberapa kebaikan-kebaikan yang boleh kita ambil faham tentang bagaimana hidup yang berpoligami ini menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Umpamanya banyak kebaikan yang mungkin tidak dihidangkan di kacamata masyarakat dan mungkin di dalam ruang yang seberingkah ini mungkin boleh menjelaskan sedikit kekeliruan ataupun mungkin memberikan kita lebih faham tentang bagaimana poligami menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kita nak mengheret kepada masa-masa kecederaan ini. Ada beberapa minit lagi. Jadi kita nak terus kepada soalan yang terakhir kepada Ustaz Muhammad Hafiz. Jadi Ustaz, perkahwinan poligami ini nampaknya seperti senang, tapi bukan semua lelaki ada keberanian. Mungkin dia mampu tapi dia tak berani. Dia adil, dia mampu tapi dia tak berani pula dah. Tapi ada juga yang ambil keputusan nak berpoligami tetapi bersikap merahsiakan perkahwinan. Ada yang ambil masa untuk nak terus terang dengan pasangannya. Jadi Ustaz, bolehkah Ustaz kongsikan dengan para penonton kita pada petang ini, apakah kesan kahwin lebih dari seorang secara senyap-senyap ni? Adakah boleh dikenakan tindakan undang-undang? Ataupun macam kes tadi ni, isteri boleh saman ke kerana merahsiakan perkahwinan? Dan juga mungkin Ustaz boleh memberikan kita sikit pengetahuan tentang apakah salah kita merahsiakan perkahwinan poligami ni kerana di atas alasan tak mau timbul kekacauan dan sebagainya. Silakan Ustaz. Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih moderator, sahabat panel, Kapten Bersara Asri. Pertama-tamanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang mengikuti forum ini, bila kita kena faham bahawa apabila seseorang suami lelaki nak buat poligami ini, dia sebenarnya dah buat satu keputusan besar. Bukan kecil-kecil keputusan ni. Walaupun menjadi dalam lagu-lagu Piramli ini hanya senang dalam hati kalau boleh beristeri dua. Tapi Piramli ni dia ceritanya susahnya poligami ini. Dia buat lagu dulu, dia sambung, mesti pandai pembohong dan mesti pandai temberang. Nak tunjuknya kita bukan masalah berhadapan dengan undang-undang apa, tapi masalah nak menghadapi orang yang kita hidup selama yang hidup dengan dia dah lama. Isu-isu poligami yang selalu sampai kepada kita bila kita tanya yang poligami yang berlaku di luar negeri, kahwin senyap-senyap ni dekat Siam Ustaz. Depa bila mai kat kita ni, dia kata, Ustaz, satu, saya ni tak takut dekat isteri saya. Walaupun isteri saya tu memang menakutkan. Tapi isunya ialah tak sampai hati. Orang Melayu ni dia lembut. Dia tak sampai hati nak buat. Itu yang paling isu yang pertama, tak sampai hati. Yang selalunya perkahwinan lelaki ini yang akan poligami ini kebanyakannya umurnya 35 sehingga 40 tahun. Ini umur-umur nak poligami ni. So bila umur-umur ni kebanyakan lelaki, kalau orang tu kerja kerajaan ataupun orang tu dah ada bisnes, umur-umur ini adalah umur-umur mereka mencapai satu kestabilan dari aspek kewangan. Mencapai satu kestabilan dari segi kehidupan dia. Anak-anak pun dah masuk sekolah menengah. Kalau umur ni, kalau umur 40 ni, anak-anak masuk sekolah menengah dan dia pun makin matang, makin mature. Orang putih kata life begin at 40. Memang betul. Umur 40 ni dia memang jadi lebih handsome dan dia lebih kaya. Tak percaya tunggu 40 tahun. Ustaz Faizi dah umur 40 lah. Tak 40 tak cukup handsome lagi. So pada ketika ini dia kahwin pada umur lebih kurang 25 tahun kitanya. Kalau 40 tahun, perkahwinan dia yang pertama dah berusia 15 tahun. Orang yang hidup bersama dia susah senang waktu dulu, dan akhirnya bila umur 40 tahun dia rasa nak kahwin satu lagi. Dia mampu, tapi dalam hati dia tu, belahan jiwa dia isteri yang pertama tu adalah orang yang bersama dengan dia tu. Itu yang menyebabkan kebanyakan orang tak sampai hati. Dan akhirnya bila tak sampai hati ni, dia buatlah perkara
perkara lain, iaitu dia berkahwin di luar negeri. Kahwin juga manusia nak ada lelaki ni, tetapi tanpa pengetahuan si isteri. Dia kata biarlah ustaz, biarlah masa yang menentukan. Biarlah masa yang akan menentukan perkahwinan kami ini. Nanti kalau isteri tahu dah lama-lama, mungkin dia sejuk. Kalau dia tahu awal-awal ni, mungkin dia panas. Gitulah. Selalu ada alasan yang terima. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lihat bahawa hakikat kepada poligami ini, ia adalah satu syariat Islam. Sunnah Rasulullah SAW, dan hukum poligami adalah harus dengan bersyarat. Dia datang dengan syarat. Satu yang kita sebut, kena ulang balik, iaitu satu, berlaku adil dan berkemampuan. Keadilan pula ada satu perkara yang amat sukar dilaksanakan. Ini berdasarkan surah An-Nisa ayat 129. Allah SWT yang bermaksud, dan kamu tidak dapat berlaku adil di antara isteri kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Oleh itu, janganlah kamu cenderung dengan melampau berat sebelah isteri kamu yang sayangi, sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda yang tergantung di awan-awan. Ini Tuhan dah cerita dah. Sebut dengan jelas surah An-Nisa ayat 129. Lepas ni perempuan, suami-suami yang nak kahwin ni, yang risau sangat ni, kena baca ayat ni. Tapi jangan duk baca banyak kali membuih kat isteri. Baca dan memahami. Kita kena belajar. Tuhan kata, kalau kita tak berlaku adil antara isteri kamu, kita memang takkan adil. Lelaki ni manusia, dia nama manusia ni, dia mesti ada kecenderungan dia. Ada orang suka makan sate, ada suka makan nasi. Even kita dengan anak-anak kita pun, kita ada kecenderungan. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kadang-kadang kita lebih sayang, suka tengok anak yang kedua ni, suka tengok anak pertama. Tak bermaksud kita tidak sayang kepada anak pertama dan anak kedua. Begitu juga dalam isu poligami ni, perempuan, suami ni, dia sayang isteri pertama, dia sayang isteri kedua dia. Tak bermakna bila dia kahwin tambah satu lagi tu, dia tidak menyayangi isteri dia dulu, masih sayang. Tapi keperluan, macam Kapten kata tadi, keperluan manusia itu berbeza-beza. Kita tidak boleh menghukumkan apa yang ada pada suami kita kepada orang lain. Menghukumkan kisah keburukan poligami yang satu dua kes yang berlaku, akhirnya menghukum keseluruhan institusi poligami itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekiranya kita melihat kepada kes-kes jenayah, yang kes-kes rumah tangga yang berlaku di negeri, kes-kes rumah tangga, kahwin satu ini yang paling masalah. Sama saya kata tadi, kita ulang balik ayat yang untuk kata asli sebut, wanita-wanita yang dipukul oleh suami, wanita-wanita yang hampir mati dipukul oleh suami, itu semua kahwinan yang pertama, kahwinan satu isteri. Tapi dia tidak digembar-gemburkan. Keburukan perkara pertama tersebut hanya digembar-gemburkan si isteri itu telah dipukul oleh suami. Tapi kebaikan yang hadir dari perkara poligami tidak digembur-gemburkan. Itu isu dalam sentimen sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Oleh itu, yang pertama, bila soalan berkaitan bahaya tak kalau kita kahwin tak cerita, adakah itu keperluan nak kena cerita ke isteri? Dan Islam, keperluan untuk cerita kat sini bukan satu keperluan. Tapi isteri akhirnya dia ada hak untuk, sekiranya perkahwinan kedua itu mengganggu hak dia sebelum ini, maka dia kena tahu. Dalam kes-kes poligami ini, pastilah bila kita dalam undang-undang di poligami di Malaysia ini, dia ada Seksyen 23. So isi-isi kena ingat, kalau suami selalu sebut Seksyen 23 tu, tu nama Seksyen tambah bini, ataupun poligami, Seksyen 23. Seksyen 23 dia menetapkan bahawa tak ada orang di dalam negeri ini yang boleh melakukan poligami, berkahwin lebih daripada seorang isteri, melainkan dengan kebenaran mahkamah. Sebab itu Seksyen poligami ini, dia di Malaysia ini dia detail. Sebab apa? Sebab kita menjaga kepentingan kedua-dua, semua pihak, bukan kedua pihak, dari tiga belah pihak, kena isteri kedua. Dan begitulah seterusnya. Seksyen 23 ini mengatakan bahawa si suami itu perlu datang ke mahkamah, memberitahu hakim. Yang paling keyword situ kena faham, mengapa perkahwinan itu perlu dilakukan. Kena faham, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kena berdepan dengan hakim ni. Sebab apa perkahwinan dilakukan? Kalau pergi depan hakim kata, saja saya pun tak tahu, tiba-tiba sekali kena kahwin, hakim susah nak terima. Kena faham keyword dia, mengapa perkahwinan itu perlu berlaku. So Kapten Asri dah sebut dah tip-tip tadi, sebab apa perlu berlaku. So gunalah ayat-ayat tu kalau nak mohon poligami. Tapi yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai lelaki, kita kena ingat, orang-orang lelaki yang berpoligami ini kena tahu bahawa dia adalah ketua keluarga, dan ketua haruslah menunjukkan kemampuan dia sebagai ketua.
dilihat ketua dan bertindak seperti ketua, itulah orang lelaki. Makanya bila sampai masa, kalau tak boleh beritahu awal, kalau tahu lewat, sampai masanya kita kena beritahu isteri kita bahawa poligami telah berlaku. Dan mahkamah dalam undang-undang, mahkamah, antara apa yang ditanya oleh mahkamah kepada suami kita bila kita mohon poligami ini ialah dia akan tanya berapa jumlah malam yang akan diagih-agihkan antara isterinya, berapa jumlah pendapatan dia yang akan diagih-agihkan, berapa harta-harta macam mana akan dikongsi, semua itu akan ditanya. Itu memastikan bahawa isteri yang pertama tidak akan teraniaya sama sekali. Sebab itu undang-undang dibuat ni cantik. Kita buat undang-undang ini, agama Islam membenarkan kita mencantikkan undang-undang yang ada untuk mengawal, memastikan tiada siapa pihak yang dizalimi dengan poligami yang berlaku ini. Oleh itu, apabila poligami itu disahkan oleh diberi kepada seorang lelaki oleh mahkamah, maka percayalah bahawa telah ditimbang dengan baik oleh hakim-hakim kita untuk memastikan bahawa poligami itu yang terbaik. Dan kalau isu-isu tanya apa yang terjadi kalau tak beritahu, satunya ialah Ustaz, dia akan berlaku isu kezaliman lah kalau tak beritahu. So isteri dia asyik kena menipu je. Ya, malam ni abang obsession. Dia akan berlaku macam cerita Firamli, dia kena berpakatlah dengan bapa mertua dia. Sebab Jamil dah langgar peraturan, Jamil kenalah kerja 3 hari overtime. Lagi 4 hari balik. 3 hari overtime. Isteri pun faham lah. Isteri berkata, overtime ke? Bini muda ke? Tapi ini yang berlaku. Kita, bila orang yang poligami ini, dia akan terpaksa dia menipu. Menipu hari-hari. Obsession selalu. Bos bagi kerja banyak. Kita terpaksa menipu benda ni. Dan benda ni tidak baik di dalam perhubungan. Satu masa ni. Yang seterusnya, isu keadilan. Kita tak mampu berlaku adil. Sebab itu berlaku pada negara-negara Arab sekarang ni perkahwinan misyar. Kita pernah bincang tentang perkahwinan misyar. Dalam keadaan sekarang ni, perempuan kemampuan dari segi harta jauh melebihi lelaki. Perempuan lebih bijak. Perempuan lebih berharta sekarang ni. Dan mereka tak kisah untuk mereka melepaskan hak-hak mereka. Jadi mereka nak bersuami. Dan ini akan berlaku bila poligami tak beritahu, dia akan berlaku kezaliman benda lain. Tapi kalau orang-orang tu yang isteri mampu melepaskan hak dia, macam Saudah, dia memberi hak giliran malam dia kepada Aisyah, maka Aisyah dapat giliran lebih lah. Itu offer sudah bagus lah. So bolehlah diteruskan dengan poligami tersebut. Yang seterusnya ialah saya bawa satu kes actual kes tentang pejabat awam yang mana kahwin di luar negeri. Kahwin tanpa memberitahu isterinya. Apa yang berlaku apabila takdirkan suami dipanggil pulang oleh Allah SWT, meninggal si suaminya, maka si isteri sebagai isteri pejabat awam, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke bahagian pencen si suaminya. Bila bahagian pencen suaminya, bila dikeluarkan pencennya, suaminya agak pangkat yang tinggi. Bila keluar pencen tu, dia kata sikit. Kenapa pencen suami saya sikit? So bila suami saya sikit, dia tanya balik, rupanya pencen tu dibahagi 2 dengan si isteri yang kedua. Benda ni menjadi pertikaian, nak hanya menyusahkan kedua belah pihak. Ditambah pula jarak si isteri tambah dan isteri kedua ni melepasi Laut Cina Selatan. Maknanya isteri yang kedua tu berada di sebelah laut sana, di taman sini. Maka menjadi isu pertikaian. Maka dari itu saya menasihatkan kepada orang poligami ini, ambil masa, ambil kekuatan untuk kita berterus terang. InsyaAllah tip tu akan dikemukakan oleh sahabat panel saya nanti, bagaimana tip yang terbaik untuk berterus terang benda ni. Dan pihak wanita lebih sepatutnya ia tidak beremosi dalam bab ini, dan dia kena percaya bahawa itu adalah tuntutan agama dan itu ujian Allah kepada dia, akan memberi pahala yang lebih banyak kepada dia. Sekarang itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Hafiz di atas kupasan dan juga perincian tentang kebarangkalian
adanya unsur-unsur kahwin serta senam ini, dan kita juga boleh melihat beberapa kesan-kesan yang telah dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz Hafiz sebentar tadi, dan mudah-mudahan apa yang dikongsikan tadi ini adalah untuk pengajaran yang tibar untuk kita lakukan secara bersama, insya-Allah. Jadi sebagai akhir dalam bual bicara kita pada petang ini, kita nak pergi kepada yang berbahagia Kapten Bersara Ustaz Muhammad Asri. Jadi Kapten, dalam keadaan masa kecederaan 2 ke 3 minit ini, mungkin sebagai akhir kata, setelah kita tahu pro dan kontranya poligami ini, pro dan kontra pelaksanaan poligami, jadi apakah nasihat Ustaz kepada semua orang, termasuk yang Islam dan yang bukan Islam, supaya lepas ni kita lebih adil dan berhemah ketika kita membicarakan tentang isu poligami? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk orang yang bukan Islam, maka saya kira cukuplah mereka menghormati apa yang ada dalam agama Islam. So mereka tak perlu masuk campur. Bagi orang Islam, kita perlu meletakkan kepercayaan bila Allah menjadikan manusia, Allah lah yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi manusia dibanding manusia itu sendiri. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir." Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedangkan ia maha halus, yakni teliti urusan pentadbirannya. Lagi Allah maha dalam pengetahuannya. Demikianlah seluruh syariat yang terdapat pada wahyu yang Allah turunkan melalui perantara Rasulullah SAW, baik yang terdapat dalam Quran ataupun hadis, semuanya mengandung maslahat. Nasihat saya, mungkin tatkala mendengar perkataan poligami, ada sebahagian kita yang tidak senang, terutamanya kaum Hawa lah. Namun perlu diketahui bahawa poligami ini memiliki ketetapan hukum dalam Quran dan hadis. Kalau tak nak dipoligamikan pun, janganlah sehingga menolak wahyu Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya, saya juga nak menasihati, sebab bila kita tengok di Facebook ramai, bila ada kes-kes poligami je, ramai komen, terutamanya wanita, sehingga kan timbullah istilah-istilah yang tak sepatutnya disebut. Contohnya isteri yang kedua ni mundul, ini disebut dalam, memang menjadi istilah yang famous di kalangan orang yang menentang poligami. Bahkan beberapa istilah yang saya kira sangat takut untuk nak menyebutnya. Kita perlu faham, nasihat saya, sepanjang kehidupan kita sebagai orang manusia ni, kita akan melalui fasa hidup yang menguji Allah dan menguji kita. Dua ujian sama ada, kesenangan dan ujian kesulitan. Mampu atau tidak kita berhadapan dengan kedua ujian tersebut. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasai mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, sebagai cubaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Baik, bila orang poligami ni salah satu ujian lah, salah satu ujian. Sebab Allah dah sebut ujian ni bentuk kesenangan dan bentuk kesusahan. Poligami juga, ada pasangan yang berpoligami, itu ujian untuk mereka. Kita yang tak diuji dengan poligami, kita jangan cakap banyak. Yang takut-takut nanti bila Allah uji kita dengan poligami, benda yang pernah kita cakap dulu, benda yang pernah kita tentang dulu, kita bagi istilah yang buruk, tiba-tiba Allah uji kita, ada duduk kita. Saya selalu kadang-kadang bila saya dah tak tahan sangat dah, saya pun akan tulis, saya kata, "Puan, saya dah jumpa ramai dah orang macam Puan yang menentang poligami. Akhirnya Allah uji dia, suami dia nak kahwin lagi, dia duduk je." Itu nasihat saya, jangan berhati-hati. Di samping kita perlu faham, penentangan itu putih, penentangan bukan sekadar kemarahan kita pada suami kita sahaja. Kita khawatir penentangan itu nanti bawa pada penentangan syariat poligami itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang berbahagia Al-Fadil Kapten Bersara Ustaz Muhammad Asri di atas perkongsian nasihat dan juga pedoman untuk kita semua ambil sebagai iktibar pengajaran kepada kita semua, dan mudah-mudahan selepas ini kita akan lebih matang dan berhati-hati ketika kita berbicara tentang syariat Tuhan.
apatah lagi hal-hal yang boleh mendatangkan fitnah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, sidang penonton yang dirahmati sekalian, berakhirlah sudah bual bicara solat lagu bandar kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada para penonton yang setia sehinggalah ke saat akhir-akhir yang sebegini. Mudah-mudahan Tuhan berkati petang kita ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada kesempatan ini juga ingin kita nak mengucapkan jutaan tahniah dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Afiq bin Abu Seman, pemangku pengarah Jabatan Hal Agama Islam Negeri Perlis, juga kepada yang berbahagia Al-Fadil Kapten Besara Ustaz Asri kerana sudi berkongsi ruang yang ada ini, berkongsi ilmu, berkongsi pandangan dengan kita pada hari ini dalam isunya kusangka satu rupanya dua, poligami rahsia. Jadi segala yang baik dalam perbincangan ini kita ambillah sebagai pedoman, yang buruk itu kita tinggalkanlah sebagai pengajaran kepada kita semua. Jadi ingat juga kepada semua rakyat Perlis, mulai pada esok 1 Julai 2021 di atas pekenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, seluruh masjid di negeri Perlis akan dibuka semula kepada para jemaah berdasarkan kepada arahan terkini dan SOP yang telah pun ditentukan oleh pihak berkuasa. Jadi ayo sama-sama kita ambil kesempatan ini untuk kita mengimarahkan masjid dengan menunaikan solat 5 waktu di masjid. Jadi sekian saya dengan saya pada hari ini. Seperti biasa, biarlah kita menjadi pemutus, janganlah kita menjadi pencetus. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.